Sejarah pasukan Sarawak Ranger The Sarawak Headhunter kepada Regimen Ranger Diraja Malaysia. Untuk korang yang baru di channel aku, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk notification. Pesuruhjaya British di Malaya iaitu Sir Garrett Templar pernah menggelar pasukan Sarawak Ranger sebagai pasukan terbaik di dunia, dan untuk mana-mana pasukan tentera yang pernah berkhidmat sewaktu zaman darurat di Persekutuan Tanah Melayu suatu waktu dahulu memanggil mereka The Sarawak Headhunter. Presiden Soekarno Indonesia suatu ketika dahulu pernah berkata di dalam satu ucapannya, tentera Iban ini datangnya tidak diundang. Saat pergi semua bala tenteraku hilang nyawa. Ramai yang bercerai dari badan dan kepala. Mereka sungguh pantas hingga kan tidak terlihat oleh mata manusia. Inilah antara kata-kata yang pernah merujuk kepada Sarawak Rangers, iaitu satu pasukan separa tentera yang begitu gah dengan kepakaran mereka menjejaki musuh serta keberanian mereka yang tiada tolok bandingnya, sehinggakan Sarawak Rangers dulu, kini dan selamanya tetap menjadi kebanggaan bangsa Sarawak. Pasukan ini terkenal dengan moto Agi Hidup, Agi Ngelaban. Sarawak Rangers merupakan satu pasukan separa tentera yang telah dibentuk oleh Raja Charles Brooke, iaitu Raja kedua negara Sarawak pada Oktober 1862. Pada awal penubuhannya, pasukan separa tentera ini telah dianggotai oleh anak tempatan Sarawak berbangsa Iban seramai 32 orang. Mereka telah dipilih hasil daripada pemuafakatan Raja Charles Brooke dengan tuai-tuai rumah etnik Iban yang menyokong kepimpinan keluarga dinasti Brooke di negara Sarawak pada ketika itu. Pemilihan 32 orang ini bukanlah hanya sekadar tangkap muat, tetapi etnik Iban 32 orang ini merupakan antara pahlawan etnik Iban yang gagah perkasa serta terkenal dengan seluk-beluk berperang yang mewakili kawasan masing-masing. Jadi apabila ada di antara pahlawan Iban yang sememangnya pandai di dalam taktik berperang ini mendapat kepakaran dan sentuhan daripada mereka yang berpengalaman di arena perang moden yang dibawakan khas daripada negara Eropah, maka mereka telah menghasilkan satu pasukan yang mantap. Pada ketika inilah Raja Charles Brooke telah menggunakan Sarawak Rangers di dalam perang-perang untuk meluaskan empayar jajahan negara Sarawak pada ketika itu bagi melawan mana-mana mereka yang menentang pemerintahan Brooke di bumi Sarawak suatu ketika dahulu. Kita tahun 1930-an, iaitu ketika dunia menghadapi kemelesetan ekonomi yang teruk pada waktu itu. Sarawak Rangers juga mendapat tempias yang sama apabila pada 29 Februari 1932 Sarawak Rangers telah dibubarkan secara rasmi. Dan akibat pembubaran itu, ada di kalangan Sarawak Rangers telah kembali ke kampung halaman masing-masing, dan ada juga telah dengan rela hati diserapkan menjadi pasukan polis negara Sarawak. Ketika negara Sarawak di dalam persediaan untuk menghadapi Perang Dunia Kedua, sekali lagi Sarawak Rangers telah dipanggil untuk berbakti dengan negara Sarawak. Pada ketika itu, Raja Charles Warner Brooke telah membentuk Sarawak Rangers kembali bagi tujuan pertahanan, dan mereka telah terlibat secara langsung di dalam mempertahankan Lutung, Miri dan Kuching sewaktu pencerobohan tentera Jepun pada Disember 1941. Ini terbukti apabila Sarawak Rangers adalah pertahanan terakhir sewaktu pertempuran terakhir di Kuching, yang mana memaksa Sarawak Rangers untuk berundur ke kampung halaman masing-masing kerana kekuatan tentera Jepun sewaktu itu sememangnya begitu kuat sekali. Seperti kata pepatah lama, biar putih tulang, jangan putih mata. Biarpun mereka telah berundur dan memberikan kemenangan kepada tentera Jepun, namun begitu semangat anggota Sarawak Rangers mempertahankan bumi Sarawak tetap sentiasa ada di sanubari mereka. Dan akhirnya mereka bergabung dengan Major Tom Harrison, iaitu seorang anggota tentera Commonwealth daripada Australia yang melancarkan serangan gerila yang dikenali sebagai Pasukan Z.
Kerana kepandaian dan kepakaran daripada Sarawak Rangers ini, ramai tentera Jepun yang telah dibunuh oleh mereka. Setelah Jepun menyerah kalah akibat daripada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, pasukan Sarawak Rangers telah sekali lagi pulang ke kampung halaman mereka untuk kembali ke penghidupan normal mereka sebagai anak Sarawak. Ketika Malaya menghadapi serangan pengganas komunis iaitu pada tahun 1948 yang lebih dikenali sebagai zaman darurat komunis, sekali lagi pahlawan-pahlawan Iban ini dituntut kepakaran mereka untuk membantu Malaya pada ketika itu oleh kerajaan British Borneo Sarawak. Pada masa ini, 49 penjejak Iban ataupun Iban Tracker telah dihantar ke Malaya untuk membantu anggota pasukan tentera Commonwealth menangani pengganas komunis pada waktu itu. Kepakaran mereka menjejaki musuh di dalam hutan sememangnya tiada tolok bandingnya. Sepatutnya mengikut perjanjian 49, penjejak Iban ini hanya bertugas di Malaya selama 3 bulan. Dan selepas 3 bulan, ada di antara mereka telah dengan rela hati untuk meneruskan perkhidmatan mereka di bumi Malaya pada waktu itu. Pada 49 orang, hanya 24 orang yang memilih untuk meneruskan perkhidmatan mereka, dan 24 orang inilah yang diserapkan di dalam pasukan Ferret No. 4 yang juga dianggotai oleh pasukan tentera Gurkha dan tentera Force 136. Selepas itu, penjejak Iban ini telah datang silih berganti ke bumi Malaya dan dicatatkan sehingga tahun 1952 telah lebih 1168 penjejak Iban yang berkhidmat sebagai penjejak Iban Sarawak di bumi Malaya. Biarpun penjejak Iban Sarawak ini merupakan mereka yang bertugas sebagai tentera, namun begitu mereka masih lagi tidak mendapat pengiktirafan sebagai anggota tentera sepenuhnya. Jadi bagi menjaga kebajikan mereka dari segi hak dan status, setelah pemuafakatan antara kerajaan British Borneo Sarawak, pemimpin masyarakat Iban dan kerajaan koloni British, maka pada tanggal 1 Januari 1953, Sarawak Rangers Unit Tanah Melayu telah ditubuhkan secara rasmi dengan pegawai pemerintahnya yang pertama iaitu Lieutenant Colonel C.J. Bird. Bermula dari tarikh hari itu barulah Sarawak Rangers dengan rasminya menjadi anggota tentera sepenuhnya. 1 April 1960, Sarawak Rangers Unit Sarawak Borneo telah ditubuhkan secara rasminya di bumi Sarawak oleh kerajaan British Borneo Sarawak dengan pegawai pemerintahnya merupakan anak tempatan yang juga salah seorang penjejak Iban Sarawak Rangers iaitu Lieutenant Tom Low Anak Isa. Inilah sejarah ringkas Sarawak Rangers dari tahun 1862 hingga 1963 yang kemudiannya dikenali sebagai Askar Ranger Diraja Malaysia setelah penubuhan gagasan Malaysia pada 16 September 1963. Sarawak Rangers merupakan simbol kemegahan bangsa Sarawak dulu, kini dan selamanya, dan sejarah tentang mereka seharusnya diketahui secara umum oleh rakyat Malaysia amnya dan bangsa Sarawak khususnya. Kepakaran mereka sememangnya amat digeruni oleh musuh-musuh dan bakti serta perjuangan mereka di dalam memertabatkan keamanan di bumi Malaya dan Sarawak sentiasa dikenang sepanjang zaman. Sekian.